Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terburuk untuk Muhyiddin. Dalam kes hasutan, Muhyiddin terlibat di dalam beberapa pendakwaan berkait dengan kes hasutan. Hari ini, pendakwa akan memfailkan bantahan awal terhadap permohonan Muhyiddin. Apakah permohonan Muhyiddin berkait dengan kes hasutan ini? Peguam mewakili Muhyiddin Yassin memaklumkan mahkamah. Pihaknya memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang itu pada 4 April lalu. Pihak pendakwaan akan mengemukakan bantahan awal terhadap permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bagi merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Timbalan Pendakwa Raya Razali C. Ani memaklumkan perkara itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein ketika pengurusan kes hari ini. Terdahulu, Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Muhyiddin memaklumkan mahkamah. Pihaknya memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang itu bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 berhubung kes hasutan anak guamnya pada 4 April lalu. Untuk makluman mahkamah, pihak kami telah memfailkan afidavit sokongan dan kami juga akan memfailkan afidavit tambahan bagi menyokong permohonan tersebut. Memandangkan notis permohonan itu belum dimeterai, kami memohon mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya dan memohon kehadiran anak guam dikecualikan pada prosiding akan datang, katanya yang turut dibantu Peguam Joshua T. Hakim kemudian menetapkan 29 April ini untuk pengurusan kes selanjutnya dan membenarkan permohonan pembelaan agar kehadiran pengerusi Perikatan Nasional itu dikecualikan pada prosiding akan datang. Kes itu pada asalnya disebut di Mahkamah Session Gua Musang, Kelantan pada 27 Ogos 2024 sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di sini. Muhyiddin, 77 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan, menyebut perkataan menghasut semasa kempen PRK Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara 10.30 malam hingga 11.50 malam 14 Ogos tahun 2024. Kenyataan itu berhubung dakwaan beliau tidak dijemput yang di Pertuan Agong selepas PRU 15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen ketika itu. Beliau, iaitu Muhyiddin, didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama. Membawa hukuman denda tidak melebihi RM5.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan turut dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Azlina Rashid, Nadia Muhammad Ihzar dan Abdul Malik Ayub. Saudara-saudara sekalian, apakah ini akan membawa musibah besar kepada Muhyiddin selepas pendakwa memfailkan bantahan awal terhadap permohonan Muhyiddin? Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi rahasia Tun Mahathir yang baru terbongkar yang menggemparkan kita semula berkait dengan 1MDB. Pastinya pendedahan yang diberitahu di mahkamah ini akan membuatkan ramai tertanya-tanya apa sebenarnya niat Tun Mahathir. Dipetik daripada FMT, Dr. Mahathir panggil polis beri taklimat 1MDB, mahkamah diberitahu. Bekas pegawai penyiasat R. Raja Gopal berkata, taklimat itu dibuat 5 hari selepas Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Seorang bekas pegawai penyiasat 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi
dalam perbicaraan Najib Razak bahawa Dr. Mahathir Mohamad pernah memanggil polis untuk memberi taklimat berhubung siasatan terhadap 1MDB sejurus selepas beliau mengambil alih tapuk pemerintahan pada tahun 2018. Raja Gopal berkata pada 15 Mei 2018, beliau bersama Ketua Polis Negara ketika itu, Fuzi Harun, dan bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Amar Singh, pergi ke Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya untuk bertemu dengan Perdana Menteri yang baru dilantik itu. Saya pergi bersama Fuzi dan Amar untuk memberi taklimat kepada Tun Mahathir menggunakan pembantangan PowerPoint di Yayasan Kepimpinan Perdana hanya 5 hari selepas beliau menjadi Perdana Menteri. Saya mengetengahkan bahawa berdasarkan siasatan hasil daripada 1MDB telah masuk ke dalam akaun Najib. Mahathir berkata, kamu perlu lengkapkan siasatan dengan bukti. Selepas itu, kami rujuk perkara itu kepada Jabatan Peguam Negara dan saya telah memfailkan laporan penggubahan wang haram bagi memulakan siasatan, katanya, ketika sesi soal jawab atau soal balas. Ketika pemeriksaan semula, Peguam Najib, Safi Abdullah, cuba mendapatkan lebih banyak maklumat daripada Raja Gopal berhubung apa yang berlaku dalam pertemuan tersebut. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Akram Garib membantah menyatakan bahawa perkara itu adalah bersifat skandal dan akan membuka isu baharu sepenuhnya. Beliau juga memberitahu mahkamah bahawa Mahathir bukan seorang saksi dalam perbicaraan itu. Namun, Safi bertegas bahawa beliau berhak meneruskan soalan kerana ia penting bagi membuktikan Najib tidak pernah campur tangan dalam siasatan 1MDB ketika menjadi Perdana Menteri. Relevannya ialah, saya akan menunjukkan bahawa Najib tidak pernah sekalipun menghubungi beliau, iaitu Raja Gopal, untuk mengarahkan atau mengawal siasatan, kata Safi. Hakim Colin Lawrence segera membenarkan Safi meneruskan soalan, tetapi mengingatkan supaya soalannya tidak meleret. Safi bertanya, kamu nyatakan selepas Mahathir nak jadi Perdana Menteri, beliau panggil anda ke Yayasan Kepimpinan Perdana. Maksudnya ketika itu, beliau belum masuk pejabat Perdana Menteri lagi, tetapi sudah memanggil untuk taklimat 1MDB. Raja Gopal menjawab, iya. Safi bertanya apa yang berlaku dalam mesyuarat itu. Raja Gopal berkata, kami hanya beri maklumat atau taklimat apa yang telah kami lakukan. Beliau berkata, jika perlu lebih banyak bukti, teruskan dan lengkapkan siasatan. Apa tujuan Mahathir panggil polis pada hari itu? Beliau mahu tahu apa dapatan siasatan 1MDB. Ada dakwaan mengatakan polis berlembut sebelum 2018, sebab itu siasatan hanya tertumpu kepada pengurusan 1MDB. Adakah Mahathir tanya kenapa siasatan tak bergerak cepat? Soal Safi. Raja Gopal berkata, saya tidak ingat. Safi bertanya, ada cadangan sama ada seseorang akan didakwa atau tidak? Raja Gopal berkata, tidak. Saya hanya bentangkan transaksi, kesalahan dan individu yang terlibat. Safi bertanya, anda dilantik semula dalam pasukan petugas. Adakah mereka menghukum anda kerana tidak menyiasat dengan betul? Raja Gopal berkata, tidak. Jika Mahathir tidak berpuas hati, saya sudah pasti diganti. Terdahulu, Raja Gopal yang bersara 2 tahun lalu memberi keterangan bahawa berdasarkan siasatan polis, bekas CEO 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi dan Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir tidak mendapat manfaat daripada mana-mana transaksi syarikat itu selain daripada gaji dan bonus mereka. Pasukan petugas turut berhubung dengan pihak berkuasa luar negara. Kami tidak memperoleh sebarang maklumat yang menunjukkan mereka mendapat manfaat daripada transaksi tersebut, kata bekas pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman itu. Najib dibicarakan atas 25 pertuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kuasa berkaitan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun ambeng miliknya antara Februari 2011
dan Disember 2014. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.